Okay, Assalamualaikum semua. So this is another uh, video tutorial untuk tajuk seterusnya di dalam silibus kita, iaitu Boolean. Boolean bukanlah seperti yang kita buat sebelum ni, dia bukan modifier, tetapi dia adalah salah satu daripada tools untuk kita gunakan. Okay, contoh-contoh steps by steps sudah ada di dalam video ini. So have a look at this video sampai habis dan cuba digest some of the important aspects of Boolean. Okay, so without further ado, kita start with the video. Okay, untuk teruskan dengan projek kita hari ini, saya nak tunjuk macam mana nak buat satu operation yang dinamakan Boolean. Ya, B-O-O-L-E-A-N. Ada setengah orang panggil Boolean. Ya, ada setengah orang panggil Boolean. So whatever it is, ia adalah satu kaedah yang mana kita mengambil bentuk ataupun profil sesuatu objek dan kita terapkan pada objek yang lain. Saya dah buat satu contoh sini. Ada dua objek di sini. Satu adalah sphere berwarna hijau, satu adalah kotak yang berwarna kuning, ataupun box yang berwarna kuning. So untuk first operation Boolean ini, saya nak terapkan bentuk bola ini separuh hemisfer panggil. Separuh daripada bola ini akan masuk ke dalam lubang ini dan dia akan membentuk satu lubang di dalam kotak. Ya, ataupun kotak itu akan berlubang lah dalam bentuk bola ni ya. Okay, now sebelum itu saya nak direct your attention kepada kotak ini. Box ini saya sudah letakkan beberapa segmen. Okay, 5 segmen untuk length, 5 segmen untuk width dan 5 segmen untuk height. Okay, kenapa perlu ada segmen ini? Most of the time, make sure benda ni dijadikan habit ya. Bila nak buat modeling, kita letakkan segmen yang beberapa. Nak terbanyak sangat tidak juga, sebab terlalu banyak segmen susah untuk kita nak control. Antara 5 ke 10 segmen supaya memudahkan kita untuk buat editing ataupun kita nak buat adjustment kepada kotak itu in the future selepas kita buat beberapa steps. Kalau kita cuma ada satu segmen sahaja, seperti mana yang saya dah tunjuk dalam video sebelum ini, dia punya properties tu tak banyak yang boleh memberi tindak balas kepada kepada modifiers luaran ya. So perlu masukkan sikit segments ni. Okay, alright. So dia ada 5 segmen altogether di atas, bawah, depan, belakang. So macam mana kita nak buat Boolean ini? Okay, saya akan andaikan ini adalah objek A ataupun objek B ataupun vice versa ya. Mana-mana satu, salah satu daripadanya adalah objek A, salah satu daripadanya adalah objek B. Okay, so disebabkan saya nak tebuk, itu layman's term dia. Saya nak tebuk kotak ni, so saya akan select kotak dulu. Always select objek yang kita nak tebuk, yang akan affected by the operation. Okay, so at this point, kotak ini akan affected by the operation. Nanti kotak ni akan berlubang. Kita tak nak simpan sphere ni Kita cuma nak gunakan sphere ni sebagai acuan saja. Okay, first step, first button, geometry, kita ada drop down menu. Ya, ini pun kita dah access sebelum ni. Kita ada standard primitive dan kalau kita klik bawah lagi, kita ada extended primitive. If you don't remember what extended primitive is, kita klik extended primitive, kita ada benda-benda ni lah ya. Yang saya dah tunjuk sebelum ni, capsule. Saya dah tunjuk sebelum ni camper box, camper cylinder. So itu adalah extended primitive, iaitu drop down menu yang kedua. Drop down menu yang ketiga ada compound objects. So kita klik pada compound objects. Okay, dia punya button dah berubah ya. So di sini salah satu daripadanya adalah Boolean. Apart from that, kita ada morph, kita ada scatter. Scatter ni dia bertebaran ya. Kita ada conform, kita ada connect. So there are a lot of things, tetapi tak semua kita akan pakai ya. Untuk semester ni maksud saya. Okay, kita ada Boolean. Okay, kita klik pada Boolean. Dia button dia tukar jadi warna biru ya. Alright, dan name and color dia dah tulis kat sini sebab kita select tadi. Dia dah tulis box.
Dan box tu warna kuning lah, kita dah tahu lah itu benda kita select ya. Okay, the second and the third domain ini, bahagian ini dipanggil pick boolean. Dia suruh kita pilih mana bahagian ataupun mana acuan dia. Acuan tu yang mana satu. So kita klik pada pick operand B. Okay, nah sebelum saya nak klik ni, saya nak make sure bahagian bawah ini secara default dia akan letak subtraction A to B. Subtraction tu maksudnya kita tolak lah, subtract tolak. Maksudnya A adalah objek kita, B adalah acuan kita. That's why atas ni dia suruh kita pilih operand B ataupun objek beroperasi yang berlabel B. Bahasa Melayu dia kan, tiba-tiba kelas bahasa Melayu pula. Bawah ni adalah subtraction B kepada A. Maksudnya kalau B kepada A, dalam kes kita ini, kita akan simpan sphere dan kita akan buang kotak. Tetapi yang kita nak buat sekarang ni, kita nak simpan kotak, kita nak buang sphere. Ya? Okay, so klik pada pick operand B dan kita klik pada sphere. Mana-mana sphere je lah. Klik pada sphere, you see dia akan lubangkan dalam bentuk sphere. Nah, kalau tengok dekat sini, remember hari tu dan tadi pun saya ada mention tentang sides ya. Tadi tak ada, minggu lepas masa kita buat list modifier. Kalau kita tengok sides ni bergerigi ataupun dia bersegi-segi. So that goes to show even sebelum kita buat boolean pun, kita nak kena tengok sides tu cukup ke tak cukup. Because kalau kita ada satu sphere yang sides ni 16 sahaja, then sphere tu akan nampak berketak-ketak dan bersegi-segi. Bila kita jadikan sphere itu sebagai operand B, then lubang yang kita guna untuk terap itu pun akan bersegi-segi. Dan lubangkan kotak ni dah tak boleh adjust lagi, dah dia punya size tu ya. So size tu nak kena adjust awal-awal lagi. That's why saya kata untuk kotak ni pun kita kena adjust awal-awal. Dan di sini bila dia dah jadi boolean punya objek, dia dah tak boleh di adjust lagi dah. Dia punya size ni segments dia. Okay, so segments tu buat awal-awal lagi. Alright, so basically kita dah dapat satu kotak yang ada lubang di tengah-tengah. So inilah dia dinamakan boolean operation. Okay, saya render sekejap. Okay, dia ada sikit. Okay, alright, saya nak buat satu lagi objek. Kita nak tebuk lagi banyak-banyak benda ni. Pergi balik pada button first button. Kita nak pergi balik pada standard primitive. Okay, saya nak ambil satu lagi sphere. Mana sphere? Okay, saya nak ambil lagi satu sphere. Dan sphere ni to prevent me from going to and fro, saya nak copy beberapa sphere. Saya ada ini. Okay, so ini saya masukkan di sini satu. Dan saya akan copy lagi satu. Okay. Colornya kita tukar. Okay, kita tukar color supaya senang untuk saya nak refer nanti. Alright, kita ada sphere warna merah, kita ada sphere warna biru. Kita ada bawah ni sphere warna kuning yang kita akan jadikan sebagai backup saja. So again, saya nak buat boolean operation. Sama juga macam boolean operation tadi. Saya akan select kotak sebagai boolean ataupun objek yang berlabel A, objek A. So pergi kepada first button, drop down menu yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, compound object. Kita klik balik pada boolean. Nah, ni laju sikit sebab saya dah buat tadi ya. Klik pada boolean dan pick operand B. Okey, dan saya matikan. Saya akan korek and do ni dan kita akan ada dua boolean. Okey. Nah, sekarang saya nak klik operand B juga untuk sphere yang warna merah. Nah, bila saya klik warna merah, yang biru akan hilang. Sebab dia macam ni tau. Kalau saya nak bagi dia punya perumpamaan dia, you have to klik enter dulu baru benda tu boleh take effect. Kalau tak tekan enter, then dia tak ada effect. Tapi dalam case ni dia tak ada enter ya. Saya Ctrl Z balik. Okey, saya Ctrl Z balik. Oh, ni dah nak buat perangai dah ni. Okey, so saya klik balik pada kotak dan klik boolean. Saya akan ambil bola berwarna biru. Okey. Lepas itu saya kena matikan selection dulu. Ataupun buat something lah, tak semestinya matikan selection. Buat something yang bukan boolean. Ni yang bukan operasi boolean.
Okay, and then saya klik balik pada kotak ataupun objek A, dan klik semula pada boolean, then you do that operation again. Barulah dia boleh nampak 3 objek. So kalau katakan apa ni tadi, papan congkak tadi, you got berapa ya? 6, 12, 13, 14 lubang. Tak salah saya 6, 7 kan. 14 lubang. So nak kena buat 14 kali bersilang-silang. Walaupun macam susah lah kan macam tu. Tapi itu adalah benda yang menyenangkan. That's as easy as it can get. Tapi kalau kita tengok satu lagi Okay, saya akan copy lagi dan saya akan tukar color. When you copy an object, dia akan jadi color yang sama menunjukkan itu adalah objek yang kita copy daripada objek asal. Tapi kalau kita buat satu objek baru, dan baru dia akan tukar color. Color dia color lain. Okay, saya akan letak 3 objek ni. Saya copy objek kan. Dia color biru yang sama. Okay, katakan saya nak buat 3 lagi lubang di tepi ni Saya select balik kotak, compound object. Kita ada pro boolean di bawah ni. Okay, klik pada pro boolean, then start picking. Dia tak cakap operand A ke operand B ke apa-apa, tetapi sama juga macam boolean tadi, dia akan tulis subtraction secara default, and you can change any of this. Kita start picking, dan kita boleh pick 1, 2, 3. Ini lain pula. That's why pro boolean ini kadang-kadang most of the time kita pakai pro boolean unless kita nak buat benda selain daripada keperluan pro boolean. So this is the answer kepada kepada papan congkak tadi. Tak bolehkah kita buat banyak-banyak? Boleh. So kita guna pro boolean lah So boolean itu sebenarnya dicipta dulu ataupun dia di program dulu di dalam 3D Studio Max, then only comes pro boolean. So depends on you lah awak nak pakai mana satu, boolean atau pro boolean. Okay, tetapi perlu diingat kita patah balik kepada kotak yang ada satu segmen kotak yang ada satu segmen. Kalau kotak tu ada satu segmen, bila kita buat boolean banyak-banyak, kotak tu akan koyak disebabkan dia tidak ada frame yang banyak. Dia cuma ada 4 frame untuk satu muka. Satu muka ni dia cuma ada 1, 2, 3, 4 frame. So bila kita buat boolean, kita kena andaikan yang ujung ni dia akan cling ataupun dia akan melekat pada tepi, bahagian tepi. Okay, so frame dia pun sudah rosak. Di sini tadi kita buat 5x5 5x5x5. Sekarang ni selepas 6 boolean ataupun selepas 6 objek yang dikorek ataupun dilubangkan, segmen sudah tak ada. Dia dah hilang, dia dah diasimilasi menjadi objek yang ringkas. Okay, now further down the road, bila kita buat boolean yang lebih banyak, kita akan dapati bahawa ada koyak pada objek. Koyak ni maksudnya poligon ni hilang. Ada a few polygon hilang, dia akan ada titik-titik ataupun bintik-bintik dalam bentuk segitiga. If that happens, then you have to do something else. Something else tu bila ada keperluan nanti saya akan cerita. Okay, so saya tekan balik pada F3 untuk nak nampakkan dia punya solid object, dan saya buangkan wireframe dia. Okay, so here you have a boolean object. Okay, di mana nak guna boolean object seperti yang saya mention tadi, you can think lah. Kalau macam ni dah nampak macam cheese dalam cerita kartun Tom and Jerry kan. Tetapi always remember bila kita nak buat modeling ni, it is about macam mana nak buat satu objek tu secara believable. Believable, kita boleh nampak dengan orang kata nampak macam realistik lah. Dia tak nampak macam cheesy ataupun terlalu kartun sangat Alright. Untuk bahagian kedua ni, saya nak buat satu lagi boolean yang berbeza. Kita nak buat satu ruang Saya nak buat satu ruang di dalam kotak. Basically this one might work with mental ray punya users. Untuk Arnold tu saya tak try lagi, nanti saya try. Kalau jadi saya akan buat another video untuk Arnold pula tapi for the time being, digest yang ini dulu Okay, task dia adalah untuk buat satu bilik masa mula-mula kita buat classroom, kita dah buat bilik kan. Tapi kali ini saya nak buat bilik dengan cara yang lain. Dia ada banyak-banyak cara Okay, so
bilik ini saya akan create menggunakan box. Box ya, kita akan buat box satu. Alright. Nah, kalau tengok kat sini box dia, kalau saya tekan F4 pun dia dah ambil segmen tadi. Segmen daripada sebelum ni dia dah ambil. So dia akan bagi kita 5x5x5 segmen. That's good enough lah. Tapi saya nak kecilkan lagi. Saya kecilkan lagi supaya boleh nampak lah sebenarnya dia punya pembahagian segmen tu ya. 10 lah. Alright. Kepada kotak ini, nanti saya nak buat satu tingkap sini ya. Nah, kotak ni kalau kita potong, kita andaikan kalau kita potong, kotak ni adalah solid. Okey, dia tidak ada ruang di dalam dia, dia tidak ada cavity dipanggil. So kita nak create satu ruang di dalam dia, atau kita nak create cavity. Tapi sebelum tu saya nak buat 2 more boxes, a copy of this, sebagai acuan untuk dia punya tingkap ya. Okey, saya buat begini dan saya akan pakai scale untuk scalekan dia, kecilkan sikit, lebih kurang lah tingkap dia macam ni. Okay, and I have to make sure kalau daripada tepi ni dia panjang sikit ya, supaya nanti saya nak buat boolean operation, saya bolehlah orang kata tikam ya. Saya boleh tikam kotak ni macam ni. Di sebelah sini akan ada satu tingkap ya, saya nak tebuk lubang di sini dan lubang itu akan tembus sampai ujung tadi ya. So saya akan buat lagi satu tingkap di sinilah, lebih kurang ada 2 tingkap, ataupun design dia macam mana depends on you lah nanti ya. Buat 3 tingkap pun boleh, nak buat tingkap bentuk bulat pun boleh ya. Macam tingkap format SpongeBob tu kan. Okay, alright, so tapi sekarang ni tak nak buat tingkap lagi ya. So bila tak nak buat tingkap, saya bawa ke tepi dulu. Okay, buat ke tepi dulu. Kita concentrate on this box. This box yang berwarna pink. Okay. Alah, salah. Tak apalah, itu dah warna pink, yang ni biarlah warna biru. Okay. Okay, warna biru ya. Now saya nak pergi pada pada front view, tekan F. Okay, daripada front view ini saya akan tekan F3 untuk matikan solid dia. Okay, saya nak bagi tinggal wireframe saja kat atas wireframe ya. Okay, so saya pergi wireframe. Okay, wireframe, dan saya akan select objek ini, saya akan select kotak ni, box ni, dan saya akan tekan scale. Sambil saya tekan scale, saya nak copy kotak ni ke dalam ya. So saya tekan scale dan shift sekali. Okey, tetapi saya klik pada kawasan kuning ni, segitiga kuning ni, supaya dia scale dalam bentuk uniform, dia tidak distort ya. Okey, saya tekan shift dan saya tarik ke dalam. You can see that dia copy kotak. Dia copy kan? Dia copy kotak. Tapi kotak tu kita letakkan di dalam. Kotak tu berada di dalam kotak. Saya naik sikit je. So nanti ini akan, bahagian bawah ini akan jadi lantai, bahagian tepi ni akan jadi dinding, bahagian atas ni akan jadi bumbung ya, akan jadi bumbung dia. So here kita tak berapa nampak sangat, tapi kita kena imagine ini adalah kotak luar yang berwarna purple. Boleh nampak, tak nampak warna gelap. Dia tukar yang cerah sikit, warna merah lah ya. Warna merah, warna oren tu adalah dinding luar, warna biru ni adalah dinding dalam. So as with what we did dengan boolean tadi, objek yang kita nak lubangkan tu, itulah objek yang kita select dulu. So kita nak lubangkan kotak yang berwarna oren ini, kita select kotak warna oren, pergi kepada first step, first menu, dia punya steps tu, as long as you remember the steps, it's just fine. Okay, ambil boolean ataupun pro boolean, mana-mana pun boleh. Disebabkan ini saya cuma nak buat satu saja objek, saya ambil boolean dan saya nak pick operand B. Operand B ada di dalam kotak warna biru muda tadi, box 005 dia tulis ya. Kita klik pada tu, so nothing happens. Sebab apa nothing happens? Sebab kotak tu berada di dalam. Kita tak nampak kan, tak nampak, tapi sebenarnya dia dah perspective view, sebenarnya dia dah
korek satu lubang di dalam kotak ini. Saya tekan F3, kita masih tak nampak apa-apa ya. Disebabkan kotak tu ataupun lubang tu ada di dalam. So saya akan select balik. Saya akan select tingkap ni. Dan saya akan bawa ke tengah. So kita nak jadikan ruang ni ada tingkap. Okay, it doesn't have to be very centered. Lebih kurang agak-agak dia boleh. Okay, so kita nak buat boolean semula. Klik pada kotak yang berwarna ungu. Yang warna oranye. Kotak yang warna oranye. Okay, so saya akan masukkan ini di sini untuk dijadikan lubang ya. Okay, jadikan lubang. So kita nak buat boolean balik. Boolean itu dalam bentuk kotak ni. Itu untuk supaya kotak ni boleh jadi tingkap ya. Okay, so saya akan select pada objek berwarna oranye, klik pada boolean dan pick operand B. Kita akan ambil satu objek. Okay, nampak dia dah ada ruang. Nampak kan? Ada ruang kan? Okay, kita matikan balik selection. Dan kita buat balik boolean. Now at this point you might start thinking, kenapa tak pakai pro boolean? Sebab pro boolean boleh tertangkap tiga sekali. Now remember what happened here. Okay, kepada dinding depan ini dia dah ada diagonal line. Okay, you cannot do pro boolean here disebabkan untuk kotak ini di dalam ni sudah ada cavity ataupun sudah ada ruang. Ya, kalau kita gunakan pro boolean, kemungkinan kotak ini akan hilang ataupun kotak itu akan terkoyak. So that's why it is safer. Kalau kita buat pro boolean tak jadi, it's safer untuk nak gunakan boolean sahaja. Okay, so nampak ni tadi dia dah hilang. Dah hilang. So mungkin kita kena start buat semula. Kalau tak boleh, there is another way. Ni adalah tak boleh. Kalau tidak, kita nak kena flatten dia punya ni, flatten the image. Okay, saya nak buat lagi satu objek box dan saya nak letak di depan ni sebagai pintu lah kot ya, pintu. Pintu ni kita buat besar sikit sebab nanti kita nak masukkan kamera nak masukkan kamera ke sini. Tengok pada top view, okey tak? Top view nampak center sikit. Tengok front view, naik atas sikit kot. Dia ada bendul sikit so, kita bagi bendul sikit so. Silap. Okey, lebih kurang macam tu. Dan pergi balik kepada boolean di bawah compound object. Dan saya tak select apa-apa. Saya pergi pada boolean, pick operand B dan kita akan klik. Kita akan klik yang ini. Jadi saya matikan. Okey, jadi. Okey, so kita ada lubang Kita ada lubang pintu yang ada bendul sikit. And bendul tu kalau kita tengok dekat, dia ada split level dengan lantai tu. Which is good lah menjadilah apa yang kita nak buat. Dan kita ada tingkap, ada 6 tingkap. Okay, dan kita ada satu feature wall di sini. Alright, dan jadi begitu. Pastikan compound object. Saya nak pergi ke extended primitive dan saya nak ambil capsule satu. Sebab capsule ni saya suka sebab dia ada curve ya. Dia ada object curve. Sangat sesuai untuk keadaan bila mana kita nak gunakan glossy punya image ataupun metallic punya image, dan kita sesuai untuk menggunakan objek yang ada curve. Saya nak bawa ni dan letakkan dekat tepi dinding. Where's the dinding kat sini. I cannot see, so saya akan matikan. Saya akan gunakan ni, nampak ni. Saya akan gunakan wireframe dan sandarkan kapsul ni di sini. Okey, sandar. Okey, jadi sandar di situ daripada depan. Kita nak sandarkan dekat corner dia. Okey, gitu. Saya nak ambil lagi satu objek di sini. Kita pakai torus knot. Torus knot ni dia adalah torus, tetapi dia dalam bentuk bulatan gitu ni tak nampak. Sebab tak ada lampu, dia tak nampak Nanti kan kita akan masukkan lampu. Okey. So, saya akan letakkan di sini dan saya akan letakkan di tepi. Tenggelam.
That's why it's very important for us to see from semua angle. Very important. Okay, check balik daripada atas. Okay, dia tidak bertindih. Alright. Okay, so saya akan tekan balik ni. Okay, it's actually in there, tapi kita tak nampak sebab lampu tak ada. Okay, let's try. Ini saya pakai scanline punya mode ya. Scanline punya mode. So let's try and have an omni light. Boleh tak dimasuk? So omni light basically it does justice kepada scene ini. Maksudnya kalau kita letak lampu, kalau kita letak lampu dia akan ada di dalam ni. Tadi kita letak satu lampu di luar. So kita letak satu lampu di dalam ni. Lampu ni lampu luar, if I'm mistaken. Lampu luar, tetapi ada di atas. Okey lah, boleh lah. So tadi tak ada lampu, kita tak nampak. So, sekarang dah ada lampu, kita boleh nampak lah yang apa yang ada dalam rumah ni. Kita cuba render daripada kejauhan. Oh, wait, I forgot to put ground plane. Okay, supaya dia boleh well defined lagi. Okay, kita ada ground plane, kita ada rumah yang ada lampu. Let's have a look. Apa kata renderer? Renderer kata begitu. So di dalam rumah ada lampu, di luar rumah ni tak ada lampu disebabkan lampu tu berada di atas. Kita cuba ambil macam ni, kita intai sikit daripada dia punya tingkap. Okay, and kita render F9 tak jadi juga. Render kita boleh nampak scene dalam rumah ni. Tetapi apa yang saya nak buat ini adalah lebih I want to direct you kepada satu benda kat sini. Saya tolak bawah sikit. You will see that bila you render, you will be able to see di sini ada cahaya masuk ke tingkap, which is good. Dia adalah physical light. Whatever that is in front of the light, then dia akan terselindung ataupun terganggu. Itu yang menghasilkan shadow tu shadow ni daripada dalam rumah tu. It looks like that, quite nice, quite good Okay, now tapi saya nak further, basically untuk projek ini dari segi modelingnya dah siap. Okay, tetapi yang saya nak tunjuk ini adalah saya akan sambung untuk part 3 bahagian ketiga nanti. Okay, so saya stop sini dulu sekejap. Okay, sebab saya nak solat, saya stop dulu sekejap. Okay, so at this point saya nak tukar kepada mental ray. Kenapa mental ray? Satu, sebab saya nak ambil lighting dia. Satu lagi sebab saya nak ambil dia punya dia punya material map seperti yang sebelum ni saya mention remember untuk Arnold mungkin cara dia lain sikit sebab saya tak tengok lagi Arnold punya algorithm tetapi whatever it is, saya akan cuba try. Saya akan cuba juga untuk Arnold dan saya akan buat video baru. Saya punya kapsul ni dah tenggelam sebenarnya. Nak atas sikit. Nak atas sikit. Kecil. Okay, saya ada dua objek sini. Saya nak ambil material editor. Okay, remember tadi saya dah tukar kepada mental ray. You can see specs ada bintik-bintik di sini itu ada terminologi dia. Okay, tapi memadai sini saya kata under mental ray, shadow-nya akan dipecahkan, dispersekan. Disperse tu dipecahkan untuk menghasilkan shadow yang lebih lembut. Cukup setakat situ je lah. Kalau saya cakap terlalu detail nanti awak terlalu pening kepala pula. Okay, tukar standard, tukar standard kepada any of this. Saya nak pakai art and design ataupun metallic paint ni saya tak nak pakai dalam kelas ni lagi. So I'm going to try and use that. Metallic paint ini, whatever yang dibagi saya default, saya akan letak di sini. Okay, so you've got a red Taurus knot dan lagi satu ini kita akan tukar kepada art and design ataupun art and design. Remember hari tu saya mention art tu adalah untuk architecture architecture. So kita ada template kat sini, saya just pakai template je, chrome je template ataupun glass ni template, whatever template yang you rasa you nak pakai. Okay, so saya akan pakai chrome ni template
Kita tengok, kita try render dulu melalui mental ray. What does it say? Lambat sikit nak render. But you can actually see the brilliance of the object. Dan lampu itu, cahaya itu, kalau kita compare dengan scanline tadi, cahaya ni tadi lebih cantik ya, ataupun cahaya dia lebih terang. Now untuk mental ray, kita boleh guna dekat sini rendering environment ya. Sorry, pada exposure control. Exposure control ini dia memastikan jenis-jenis exposure ataupun cahaya yang ada di luar. Kita boleh render preview kat sini untuk melihatkan ini adalah keadaan asal ya. Kalau kita tukar kepada automatic exposure control, dia akan jadi sedikit gelap ya, ataupun dibalancekan. Dan kita boleh adjust kat sini brightness, kita nak kurangkan lagi, kita kurangkan. Walaupun kita tak kurangkan warna ataupun cahaya di luar, kita boleh adjust ini sebab dia boleh memberi exposure yang berbeza ya. Kita cuba tengok render. Okay, it becomes ni dia kata tak supported disebabkan automatic exposure control jadi tak boleh pakai ya. So dia render dulu. Okay, close. Okay, kita cuba ambil yang lain, environment effects, linear exposure control, mental, pakai ni MR photographic exposure control. MR tu adalah mental ray. Okay, so bila kita pakai mental ray terus dia hilang disebabkan kita pakai lampu omni-light. Lampu omni-light tadi bukan untuk mental ray. Basically kita nak kena pakai mental ray punya cahaya ya, cahaya untuk mental ray. So ini adalah benda-benda lain, exposure yang lain. You can see that it gives a different effect ya. So klik pada mental ray, biar dia gelap situ. Biar dia duduk dalam gelap. Okay, keluarkan balik. Okay, it's very dark here. Remember, lampu omni-light adalah untuk untuk scanline saja. Okay, tapi untuk untuk mental ray dia kena guna lampu lain. Okay, bila saya masukkan lampu mental ray, barulah dia nak update gambar tu. Boleh nampak. Okay, so ini adalah scene mental ray. Kat luar ni nampak very extremely extremely terang ya, disebabkan oleh properties of the mental ray light. Kita cuba letak kat tepi ni, cuba letak kat tepi supaya kita boleh nampak dia mengintai dari tingkap. Okey, okey, dekat sikit, mengintai dari tingkap, dan kita boleh render, tengok dia masuk ke tak masuk. Dia masuk kan, okay, dia masuk ke tingkap, tapi notice that cahaya dia is very faint ya. Dia tidak sharp macam tadi. Kalau scanline tadi lebih sharp, tapi kita tengok texture untuk bukan texture, ini dinamakan material ya. Material untuk mental ray itu is more brilliant like that. Disebabkan oleh 100% reflection pada kapsul ni, kita tak nampak is by capsule disebabkan dia dah reflect out dia punya outdoor ataupun bahagian luar. Nah, itu adalah satu kekuatan. Kita tak try lagi pakai lampu lain ya. So kalau lampu lain tu lain pula cerita dia. Dia a few more steps untuk nak menghasilkan lampu tersebut. Okay, saya nak ambil satu ni, satu apa orang panggil ni, satu plane. Sebenarnya untuk benda yang saya tunjukkan ini ada lagi a few more steps, tapi saya stop kat sini dulu supaya steps tidak terlalu banyak. Nanti kita boleh tambah-tambah lagi lah. Which segment, next segment. Saya dekat sini saya nak ambil texture tikar lah. Kononnya ada tikar lah dalam rumah ni. Okay, diffuse color, pinan, bitmap. Saya buat laju sebab kita dah melalui proses ini ya. Proses ini kita dah lalui. Mana 3D works. Texture map. Where do you have a good texture? Boleh lah. Ni adalah corak-corak ni. Okay, dan kita push supaya nampak. Okay, nampak. Boleh lah tu. Okay, so kita akan letak di sini dan kita akan render di tepi.
sikit. Dah ada kapet. Kapet murah lah sebab dia kecil kan. Kalau kapet besar dia mahal. Kapet besar dia mahal. Okay, alright, so we have a kapet di dalam ruang rumah. So kalau rumah itu nak colour lain, we can change the colour lah. Stop yang ni, saya nak tukar material. Okay, kita tukar kepada material yang kuning tu, which is copper. Then you'll be able to see the definition of copper. Nampak macam gold kan, walaupun copper nampak macam gold. Now, saya nak tunjuk satu sebelum saya stop. So, sebelum saya stop, saya tunjuk satu je. Kapet ni is very weird kalau kita tengok kapet tu flat macam ni. Okay, there are a few things yang kita boleh buat. Saya tekan F4 untuk mengeluarkan dia punya segments ni. So segment dia saya nak tambah kepada 10 kali 10. Kita boleh nampak dia bertambah kan. Pada objek ni, this is plane ni adalah primitive object ya. Tapi untuk nak mengubah primitive object itu, saya right click, dia akan keluar fly menu macam ni. Bawah sekali kita ada convert tu. Saya nak convert ataupun nak tukarkan primitive object ni kepada objek yang kita boleh edit. Primitive object ni kalau tengok kat tepi ni tak ada banyak properties kan. So saya saya convert kepada editable mesh ataupun editable poly. Jadi lebih kurang sama. Tapi saya suka pakai editable poly lagi. Okay, poly stands for polygon lah Okay. Nah, bila kita ada editable poly, dia ada dia ada vertex. Apakah kepentingan vertex ni? You can see vertex tu warna biru. Vertex tu warna biru Where is it? Mouse saya ni pun dah arrow satu pergerakan dia bagi 2-3 clicks. So dia jadi laju. Okay. Stay. Okay. So saya select kepada vertex. What can I do with the vertex? Okay, saya boleh select satu vertex dan saya boleh tarik vertex ni ke atas. Nampak seolah-olah tika tu berlipat sikit ke atas. Dia kembung sikit. Dia tak adalah flat sangat kan. So nampak macam tika tu macam tika yang dah sama ada dah worn out sebab dah digunakan banyak kali, ataupun mungkin tika itu meleding ataupun warping disebabkan cuaca yang panas sebab tingkap dia terbuka So this sebenarnya tak perlu letak ni, tapi bila kita letak, it gives that sense of believability. Believability. Nampak macam betul lah. Nampak macam kalau kapet kat rumah pun macam tu. But please don't overdo it. Jangan lebih-lebih. Kalau tidak nampak sangat kapet tu macam Allah, macam teruk sangat kan. Dah berkedut sangat. That's not the intention. The intention adalah untuk menunjukkan dia berkedut sikit je. Dia bukan berkedut pun, dia warping. Okay. So now saya nak matikan dulu vertex ni so that I can do something else. Kita cuba render dekat sini je dulu. Kita cuba render dan tengok dia punya effect dia. Okay, you can see that kat tepi ni kan, it's not crisp. Dia tak perfect sangat. Okay, dia tak perfect. And I always like to pusingkan sikit tika ni supaya dia nampak macam ada penghuni di dalamnya. Ayo. Okay, dan untuk tika juga, one more thing that you can add to a tika yang dihasilkan melalui plane adalah pergi kepada second tab, itu modify, pergi modifier list. You can have a modifier yang dinamakan shell. Shell ini, kita tengok pada kapet bila saya klik pada shell, dia akan menebalkan kapet. Ridiculous lah, dia tak adalah tebal macam ni kan. So kita kena adjust lah dia punya properties tu. Dia bukan kapet ni, tilam kan nama macam ni. Tapi nak buat tilam pun boleh. So kita tukarkan amount dia, kurangkan amount dia. Okay, so menjadi tika ataupun kapet yang tebal sikit. Now when we put shell, sebenarnya modifier shell ini lebih kurang macam modifier apa yang kita dah pakai sebelum ni. Ingat tak? Semasa kita buat
tulisan ni ataupun logo sebelum ini saya tunjukkan modifier extrude dan bevel. So basically dia lebih kurang pada extrude dan bevel, tetapi tengok kepada keperluan. You can see here shell tu dia ada banyak-banyak lain, even ada bevel pula di sini, dia bevel edges. So kadang-kadang benda tu kita tak boleh pakai bevel, so kita cuma boleh pakai shell saja. Jadi saya kata kena tengok kepada keperluan ataupun kehendak masing-masing. Saya cerita di sini pun supaya awak boleh pilih nanti untuk nak buat projek nanti, and beyond, awak boleh pilih apa saja nak pakai. So there is our, boleh dikatakan interior scene lah. Cuma task untuk hari ni yang saya tunjukkan itu adalah yang pentingnya macam mana nak booleankan satu cavity ataupun satu ruang di dalam satu ruang tertutup, tapi di dalam satu objek. Objek tadi which is a box, it's a solid object. Kalau katakan kita potong pun dia macam cake kan, kita potong kita nampak layers of cake, dia tidak ada lubang di dalam cake tu. Tapi untuk boolean ini saya nak tunjukkan lubang. Sebagai bonus saya tunjukkan rendering melalui mental ray, yang mana cahaya tu boleh dimasukkan ke dalam ini. Okey, tetapi untuk projek ini sebenarnya dia lebih kompleks, tapi saya simpan dulu. Kita tengok keadaan PKP ni macam mana. Okey, so guys, boleh tengok ni dulu dan boleh try nanti untuk the next project. Okey, kita ada 2 lagi projek. Projek terakhir tu kita akan buat animation, tapi animation is simple, jangan kelang kabut sangat. Animation tu is simple animation, jadi tergerak straight in linear form. Okay, so try, and if anything you can let me know seperti biasa. Okay, Assalamualaikum. I'm gonna save this first. Macam mana? Mudah kan? So saya rasa awak semua boleh buat, insyaAllah. Dan kalau perlukan apa-apa assistance lagi, then boleh contact saya melalui WhatsApp. Okay, Assalamualaikum.